Baik, kita bersama di segmen Bisaitah tu, merefleksi diri kita di Aidilfitri ini. Telah dibawakan bersama dengan rakan kita ni, juga bersama dengan baru-baru ini program telah dikongsikan bagaimana cara untuk kita ni melihat apa ada di Aidilfitri dan apa kaitannya dengan kita. Ada yang bermain dengan perasaan kita ni, dengan pengungsian mereka, dan sudah setentunya di Aidilfitri ini kita ni mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi adakah kita ni akan berikan sesuatu yang baik kepada Aidilfitri berkenaan? Jadi kita akan bersama dengan narasumber untuk merefleksi diri kita ni di Aidilfitri bersama dengan yang mulia Tuan Rusli Bujang, kaunselor profesional. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad. Alhamdulillah Tuan ya. Apa khabar selamat hari raya? Alhamdulillah selamat hari raya Tuan. Zahir dan batin. Selamat raya. Biasanya kita ni Tuan berjumpa di alam maya ni. Ni secara bersemuka. Alhamdulillah. Jadi Tuan, mengenai dengan refleksi Aidilfitri ini, alhamdulillah kita ni bersua lagi di Syawal yang ke-9 ini. Jadi pastinya mood dan juga semangat raya ini masih lagi kita ni rasakan ya. Jadi dalam hal ini Tuan ya, mungkin Tuan boleh membantu kita bagaimana memaknai proses berpuasa dan berhari raya dari perspektif spiritual. Jadi inilah agenda yang dimuatkan Tuan ya dalam refleksi Aidilfitri. Jadi menangkan kita ni masih lagi awal ni Tuan, mungkin boleh Tuan jelaskan sedikit sebagai mukadimah mengenai dengan tajuk ini. Silakan Tuan. Terima kasih Intan. Alhamdulillah juga, dan sekali lagi lah saya ucapkan selamat hari raya kepada Muhammad dan Intan bangsa dan batin. Dan betul sekali, ini setelah sekian lama kita ini berjumpa secara dalam talian. Ini kali pertama kita ini berjumpa secara bersemuka dan ada kelainan. Nah, selalu saya bayangkan sebelum ini, walaupun kita ini ada kemudahan teknologi untuk kita ini betul berjumpa secara dalam talian, tetapi yang kata ini melawan berjumpa secara bersemuka ini lebih terapeutik. Ada happy hormon yang timbul bangkit dari hasil daripada pertemuan macam ini yang pernah saya bangkit sebelumnya seperti oksitosin bila kata berjalan berdepanan sesuatu ini lebih itu lebih baik. Sebab itu artinya interaksi sosial macam ini sebenarnya adalah sangat bergunalah, sangat penting untuk kita ini sebagai manusia ini. Dan tujuanlah sebabnya Allah Taala tu kita ini tu didesain dikebentuk oleh Allah Taala tu sebagai makhluk sosial. Dan dalam konteks perbincangan pada pagi ini, refleksi Aidilfitri ini saya ingin melihat apa yang boleh kita ni renungkan daripada ibadah puasa yang kita ni sudah jalani selama 30 hari itu. Kemudian ada dengan Aidilfitri yang kata ni tadi raikan pada masa ni. Apa sebenarnya di sebalik itu? Ini yang ingin saya lihat khusus daripada perspektif psikospiritual. Psikospiritual itu maksudnya aspek kejiwaan dan masa yang sama itu juga aspek kerohanian, keagamaan khususnya lah. Sebab kadang-kadang ada je lah saya terasa lah sebagai ahli sains sosial itu luruskan ni. Macam selalunya minta maaf lah, selalunya bila kita ni meraihkan hari raya ni, apa yang sinonim kita ni kaitkan hari raya ni? Hari ini adalah apa misalnya? Contohnya biasanya kita dengarkan kemenangan. Kemenangan. Ngam je waktu yang ingin saya tunggu-tunggu tu juga. Macam berjanji tapi dah berjanji. Itu salah satunya hari kemenangan. Nah, ya dah. Ini yang menjadi persoalan yang saya lurus ke benarkah hari raya ni hari kemenangan kata ni kah? Tapi bila saya teliti semula karena hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran berhubung dengan perkara ni, indah salah tetapi belum tepat sepenuhnya bila kata ni menganggap ia sebagai hari itu insyaAllah akan saya kupas selepas ini. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya bulan puasa yang kata ni 30 hari itu sebenarnya mempersiapkan kita ni untuk menuju ke akhirat kali selalu je ada viral bahawa kata dia adalah makhluk surga banyak kata ni. Kata ni Allah jadikan tu asal usul kata ni kan Nabi Adam itu daripada di syurga cuma diturunkan untuk menjalani kehidupan cabaran dalam dunia ini. Jadi kita ni tu asal kata ni ke sana. Jadi proses kata di kehidupan kita ini bila kita menuju kemenangan itu karena kemenangan itu seolah itu tak ahli lepas ini menang kata dia. Itu proses. Sebenarnya apa yang lebih penting adalah proses kita tadi berproses menjalani bulan puasa selama 30 hari itu. Menang ataupun indah tu sebenarnya bukan betul seperti kan kalau ucapan katanya taqabbalallahu minna wa minkumnya. Sudah taqabbalallahu minna wa minkum ini artinya semoga Allah menerima doa dan amalan katanya itu. Sebenarnya itu yang adalah. So insyaallah itu akan saya huraikan lah. Jadi kita ni sebagai makhluk sosial, makhluk akhirat ni, kita itu sebenarnya berproses menuju daripada dunia menuju ke akhirat. Jadi kita ni mempersiapkan bekalan kita ni sepanjang bulan puasa selama 30 hari itulah. Suatu ada yang kali
jadi kebiasaan kalau kita di kekejutan tiba-tiba esoknya hari raya orang expect indah hari raya so belum persiapan itu kekejutan macam itu mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang kurang tepat. Tapi kalau orang tu ekspektasinya tu kan aku akan melengkapkan dia 30 hari dia akan kekejutan tu sebab ia lebih happy untuk menyempurnakan 30 hari itu dia dapat memaksimumkan potensinya untuk beramal ibadah sepanjang itu. Tapi kekejutan itu mungkin disebabkan oleh salah ekspektasi kita ni Pak. So dah satu Ramadan dari itu. Yang keduanya Fitri Aidil Fitri ni. Aidil Fitri ni sebenarnya ia basically apa namanya ni Fitri itu artinya ada dua basically. Satu pertama membolehkan kita ni makan pada sebab tu kita sebelum kita ni berhari raya sembahyang sunat hari raya kata ni makanan tu dapat pahala sebab kata ni digalakkan disuruh untuk makan dulu pada pagi. Itu yang fitrah tu artinya. Yang keduanya ada pengertian fitrah ni kembali ni yang lebih psikologikal ni yang ingin saya kupas pada pagi ni. Kembali fitrah tu yang kata ni balik semula jadi kata ni tu fitrah kata ni sebagai manusia tadi yang tentunya didesain Allah Taala tu untuk menuju ke akhirat tu. Jadi apa kaitannya dengan Ramadan kemudian kata ni pada bulan Syawal. Dalam Ramadan tu Allah Taala selalu menghimpunkan kata ni tu sama potensi kita ni, semangat kita ni itu luar biasa sembahyang saja kita ni boleh sanggup 20 rakaat ataupun 8 rakaat untuk sembahyang tarawih dalam Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain. Kemudian ada yang lagi mungkin sanggup seperti sembahyang subuh berjemaah di masjid. Sebelum-sebelum ini ada. Jadi kekuatan ini punya kekuatan yang luar biasa sepanjang bulan Ramadan. Nah persoalannya tadi saya sempat mendengar mukadimah Pak Omar tentang ini. Cuma yang penting sekarang adakah potensi yang sudah kita ni bangunkan sepanjang ini. Kita ni bangunkan kedekatan kita dengan Allah Taala. Boleh kita dibawakan lagi 11 bulan ke hadapan nanti. Nah itu persoalan yang besarnya tu. Kalau hanya tinggal semasa Ramadan saja artinya seolah Ramadan yang katanya itu kurang berjaya. Jadi ini bermakna kita ni menang kena benar tu. Kita ada di bulan Ramadan tu. Ini bermakna adakah kita ni menempati tu. Betul. Nah itu lalu ambil tak saya sembahyang subuh tadi. Contohnya lah orang ni sebelum dia pernah sembahyang subuh di masjid. Tiba-tiba yang masih subuh. Bila dia sembahyang subuh, ni ada timbul rasa bangga. Kau ni hebat. Sudah salah sudah tu. Belum tentu menang tu. Mesti berzikir lagi di masjid sampai habis surah. Dia ada di masjid, ia hanya tinggal. Sudah ada timbul rasa bangga. Rupanya soleh. Merasa saleh itu yang salah tu. Merasa soleh salah. Baik pula orang yang salah tu merasa itu bangga. So ada berbangga sana. Nah, tu balik semula kemenangan itu tadi. So insya-Allah itulah perjuangan kita ni selepas ini. Apa yang kita proses kita ni mendekatkan diri kita ni sepanjang bulan Ramadan itu kita ni raikan dibawakan bulan Aidil Fitri ini atau insya-Allah akan kita ni batak kita ni sepanjang bulan ke hadapan. Baik, alhamdulillah. Itu antara pengongsian bersama bukan dari segi pemikiran kita ni tapi juga kalau kita ni lihat ia telah pun diajarkan daripada agama Islam sendiri daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tuan. Mungkin juga adakah ada kajian yang berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini tuan, mungkin ada istilah ataupun kajian khusus berkenaan dengannya. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga membawa kepada sana perbincangan itu tentang kajian ini. Ini yang adalah kalau sudah ceramah-ceramah itu, I think malar sudah banyak sudah pihak-pihak yang membawakan. Saya ini cuba melihat apa ada kajian-kajian yang kaitan dalam ini. Dalam sebelum ini saya dah membuat tentang puasa dopamin, sebelum inilah pagi secara online. So kemudian hari ini saya melihat pada ada aspek psychological sebenarnya yang daripada proses kita tadi berpuasa tu secara fizikal ada juga keutamaannya, ada kelebihannya, ada manfaatnya. Nah, ini saya lebih fokus kepada aspek psychological itu tadi, Pak. So macam satu hal yang sangat ketara adalah kawalan diri, self control. Kawalan diri ini yang bahkan dalam kajian-kajian psikologi menjadi satu kajian yang yang sangat terbukti dan sangat dimanfaatkan dengan baiklah. Ada satu kajian yang sangat besar itu dipanggilnya marshmallow experiment ataupun tes ujian marshmallow ini macam gula-gula lah kalau kanak-kanak ia menyatakan ujian itu di kalangan kanak-kanak di bawah 12 tahun macam itu. So apa yang berlaku masa eksperimen ini, kanak-kanak ini masukkannya dalam bilik, dikurungnya lah dalam bilik. So dalam bilik itu macam-macam ada sebuah meja. Jadi kanak-kanak itu didudukkan dan ada makanan. Macam katakan kalau tidak marshmallow itulah kemor. Mana satu? Contoh saya contoh ada macam kemor tu. Kemor, okey. Kata sini katakan adalah dia pergi di situ cuba okey. Jadi kemor dia diampaikan So kanak-kanak ni dia diampaikan macam gula-gula marshmallow di atasnya ni. Jadi eksperimennya tu adalah
Kalau kanak-kanak di ayat satu saja satu. Satu saja. Satu marshmallow ataupun satu kehemor lah. Jadi begitu kanak-kanak. Kalau kau sabar nilai, mau menunggu lagi kadang dalam setengah jam, kami akan tambah satu. Tapi kalau kau mau makan yang satu tadi boleh makan, tapi dapat satu saja. Itu eksperimennya. Itu yang dipanggilnya marshmallow eksperimen. Jadi kajian itu mendapati, so kanak-kanak yang makan, dia lagi tahan kan, dia lagi sabar, makannya sajalah. Sabar juga dan suruhnya. Itu selalunya berbanding dengan anak-anak yang sabar tadi, ini aku tunggu setengah jam dia dapat lagi satu. Ini telah ciri-ciri anak yang berjaya. Nah, kata ini berpuasa tu apa tu? Artinya kata itu kan menahan diri. Menahan diri daripada pagi ini sampai pukul 6 waktu bersungkai itu baru kita ini makan. So proses kita ini menahan diri itu sebenarnya sudah Allah Taala tu memasukkan meninstall ke dalam diri kita itu ciri-ciri manusia yang berkesan atau ciri-ciri manusia yang berjaya tu. Sebab kita ini mampu menahan diri. Nah, yang boleh kita ini bawakan nih dalam kita diaplikasikanlah dalam kehidupan kita ni sehari-hari. Tiba-tiba ada notification berbunyi, mau lihat ke indah? Betul. So, artinya kalau kata dia, aku sudah berpuasa di puasa mobile phone misalnya. Kita kata dia. So, itu satu adalah aspek yang itulah maksudnya self control itulah, ada kawalan diri yang itu dan inilah sebenarnya selain daripada sekarang ini kita masih lagi dalam endemik setelah kita melalui pandemik. Soalnya ada lagi epidemik yang lebih besar lagi hari ini yang dikaji sedang menjejaskan kehidupan manusia, kualiti kehidupan manusia secara keseluruhan. Ini lain bukannya itu cara hidup kita ni yang dah sehat sehingga disebabkan keadaan cara hidup yang disana ini dia menimbulkan berbagai-bagai kesan yang indah baik kepada manusia. Berlaku penyakit yang tidak pernah ada, empat serangkai itu jantung, kencing manis, darah tinggi, kanser. So ikut kajian-kajian ini adalah sebabkan oleh permakanan, kemudian cara hidup kita ni. So ini adalah isu yang sangat besar. Kemudian tapi itu apa yang ketara di sana, kalau yang permakanan tadi, kemudian cara hidup tadi itu, kita ini kan mengawal diri, kan balik semula self control yang dilatih dalam sepanjang bulan puasa ini tadi. So di sana ada satu hal bahwa kata ni mengamalkan cara hidup yang dah sehat itu. Permakanan yang dah sehat itu adalah pilihan kata ni sendiri. Your choice. Intan tadi sukakannya. Dia suka. Suka. Jadi katakanlah macam sedang berpuasa. So it's your choice aku ni mau makan kayak itu tadi. So itu pilihan itu akhir sekali cara pun ujung pangkalnya pilihan itu So bila pilihan kata itu berasaskan kalbu, rasa, emosi, pemikiran yang baik, yang sehat, insyaAllah pilihan kita itu akan menjadi lebih baik. Nah, so inilah pengajaran yang besar daripada kita ni berpuasa itu, yaitu self control. Kita ni mengawal diri itu, mengawal diri daripada tidak kita ni biarkan kehidupan ini ia berlaku cuma itu saja, tapi sesuai dengan pilihan kita ni. Dan yang lebih besar itu adalah matlamat hidup kita ni. Apa matlamat kita ni dalam hidupan ni? So bila kita ni membiarkan kehidupan ini selaras-larasnya sebatu saja tanpa mengabaikan apa tujuan hidup kita ini, itu yang boleh tadi membuatkan kita ini akan mungkin terjejaslah punya tadi lari daripada tujuan kita ini sebenar kita ini. Apa tujuan kita ini tadi? Tujuan kita ini berpuasa itu untuk memperoleh takwa. Takwa itu insya-Allah akan bawa kita ini ke syurga. Satu kita ini adalah ahli-ahli syurga katanya di semua. Insya-Allah. Amin. Insya-Allah ya amin ya. Alhamdulillah. Jadi tuannya kita selaku seorang muslim ini kita ni telah berpuasa ya selama 30 hari. Jadi sepanjang bulan puasa kita sudah melatih jiwa dan juga raga ya agar mempunyai daya kawalan diri yang tinggi. Jadi bulan ini kita dibenarkan untuk makan dan juga meraikannya. Namun cabaran sebenar nanti ialah bagaimana untuk menggunakan potensi tersebut untuk melalui bulan-bulan berikutnya. Jadi apa pandangan tuan mengenai dengan Alhamdulillah masih tanah. So tahadilan ni macam yang saya tadi tu bayangkan tadi tu apa yang sebenarnya lebih penting adalah macam mana kita ni melalui 11 bulan kehadapan ini. Supaya adakah konsisten istiqamah kita ni melalui potensi-potensi yang sudah kita ni bangunkan, kedekatan kita ni kepada Allah Taala tu akan konsisten menjadi karakter kita ni, personality kita ni ataupun kita ni pilihan dalam kehidupan ni sepanjang hidupan kita ni itulah. So dalam kehidupan kita ni selalunya kita ni kenal itu tu akan selepas aduan akan exercise misalnya, akan makan makanan yang sehat, anda juga melalaikan pekerjaan, mengubah tabiat-tabiat yang indah baik, mula menabung dan sebagainya. So semua ini adalah sebahagian daripada matlamat hidup kita ni. Tinggal lagi
Kenapa mata-mata itu sebenarnya indah kesampaian itu, Pak? Itu selalunya berbalik semula kepada self control itu di daya kawalan diri katanya itu yang indah ada tu, Pak. Saya ambil contoh yang paling mudah tadi tentang penggunaan adanya sosial media, internet, Netflix. Dan ini melihat sepanjang puasa itu dia tukar kalau ditunggu itu. Lepas itu ada lagi warning, berapa ada in 10 second yang akan ada. So itu yang buat kita itu menjadi lalai ya, Pak. Kawalan diri kita itu tidak ada, Pak. Tapi kalau kata ni matlamat yang jelas insya-Allah. So hal-hal macam ni yang patutnya menjadi itulah kata ni pengajaran yang besar lah daripada bulan puasa ni. Saya kata ni itu ada dengan adanya matlamat yang jelas. Kalau kita berpuasa, matlamat kita itu untuk menahan diri sehingga waktu berbuka tadi. Soal itu jelas pertamanya. Sekarang pukul 6.30 kita akan sukai. Dan apapun godaan-godaan, ujian-ujiannya, minuman kayak ada. Oleh kerana kita ini sudah menetapkan matlamat kita itu, aku menahan diri. Lepas itu ada matlamat. So ya kehidupan itu jadi jelas. So kita ini tahu halat tujuh kita ini itu, Pak. Nah, itu pengajaran yang besar kita ini boleh kita ini ambil. Sama dalam kehidupan sehari, arti apapun juga lah dalam kerjaya kita ini, dalam membimbing keluarga kita ni, membesarkan anak-anak yang berjaya. Bila kita tahu kan, aku mau anak-anak ini menjadi orang yang berjaya nanti. Jadi kita dia akan membesarkan orang ini sesuai dengan matlamat yang ingin kita ni capai itu, Pak. Kalau cara hidupnya itu contohnya, ia mau berjaya tapi ia lebih banyak main game. Ia mau berjaya tapi lebih banyak melalaikan, lebih banyak membuang masa dengan kawan-kawannya, lebih banyak dan seterusnya. Suatu ini sesuai dengan matlamat. Jadi bila kita direnung kembali, aku ini berpuasa menahan diri sampai ke mana. So matlamat itu perlu jelas. So itu artinya di sana perlu ada willpower tadi itu. So ini salah satu pengajaran yang sangat besar lah daripada kita ni itu. Dengan daya kawalan diri kita ni itu, insya-Allah ia akan menjelaskan atau membantu kita ni mendapatkan mencapai matlamat yang ingin kita ni capai itu. Betul. Alhamdulillah. Itu antara pengurusan kita ni internet pada hari ini bertajuk refleksi Aidilfitri kita. Alhamdulillah, biasanya kita yang beragama Islam pastinya sentiasa bersandarkan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bagi yang tidak mempercayai ataupun mereka yang bukan beragama Islam pastinya akan cuba untuk mencari penjelasannya melalui kajian-kajian. Walhal ianya berbalik semula, dirujuk kembali kepada Al-Quran ataupun agama Islam kita ni. Jadi Tuan, kita ucapkan terima kasih juga kerana berkesempatan untuk hari ini mengongsikan, membuktikan kepada kita ni bahawa amatlah penting untuk kita kekal konsisten dalam kehidupan kita. Sebagai rumusan Tuan, kita serahkan bersama Tuan untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebenarnya Raya Aidilfitri ini bukan semata-mata satu hari kemenangan. Apa yang lebih penting sebenarnya adalah proses kita ini berproses selama 30 hari itu yang membentuk kedekatan kita ini kepada Allah SWT. Jadi kalau kemenangan itu seolah-olah ada mindset kita ini aku sudah menang. Tadi macam kita ini lalai kata dia bukan itu. Ia mempersiapkan kita ini untuk memproses proses seterusnya dan kita ini akan terus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita ini. Lawanan hawa nafsu itu adalah dengan adanya daya kawalan diri. Dalam konteks agama, kawalan diri itu mungkin ada kaitannya dengan sifat takwa itu. Jadi segala godaan ujian itu akan dapat kita ni hadapi bila kita punya matlamat yang jelas itu dengan cara cuba berusaha untuk memperbaiki diri. Akhirnya kalau orang berpuasa ni kita ni akan menjadi individu, menjadi karakter, menjadi punya perwatakan yang baik, yang benar dan indah. Itu tadinya. Ataupun baik, benar dan indah. Insyaallah itu personality yang lahir daripada Ramadan yang kita jalankan dan kita niraikan satu Syawal. Sebenarnya kita niraikan satu saja tu. Tapi selebihnya itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita ni. So itulah insya-Allah mudah-mudahan Aidilfitri ini benar memberikan satu manfaat, menjadikan kita ini individu menjadi personality yang lebih baik dan baiknya tu kita berterusan sepanjang tahun insya-Allah. Ya, itu kita diharapkan bersama. Jadi yang penting adalah untuk kita ni mempunyai daya kawalan diri yang tinggi untuk kita ni dapat menjadikan diri kita ni yang di bulan puasa kita ni membawa ke bulan Aidilfitri dan juga kita bawa di bulan-bulan seterusnya. Yang penting adalah untuk kita ni kekal terus konsisten dan juga istiqamah. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Rusli bin Bujang, iaitu konsultan tingkah laku yang baru saja berkongsi mengenai dengan refleksi Aidilfitri. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih Tuan, dan insya-Allah kita akan bersama lagi di lain keluarannya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.